Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Othman serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan mengenai tugasan 3 kami yang bertajuk Perbandingan Proses Penerbitan Ayat Majmuk Gabungan dan Ayat Majmuk Campuran. Jadi kumpulan saya terdiri daripada 2 lagi rakan saya iaitu Dayang Nur Ain Syahira serta Suziana Miti Sukardi. Baiklah, seterusnya saya Dayang Nur Ain Syahira akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini. Saya akan membentangkan tentang ayat majmuk gabungan. Baiklah, apa itu ayat majmuk gabungan? Ayat majmuk gabungan atau ayat gabungan ialah ayat yang terdiri daripada 2 atau lebih daripada 2 ayat yang disambungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan kata hubung. Berikut merupakan contoh kata hubung yang sering kita gunakan. Antaranya ialah dan, atau, serta, tetapi, sambil, lalu, dan sebagainya. Baiklah, berikut merupakan ciri-ciri ayat yang boleh digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan. Yang pertama, ayat tersebut hendaklah boleh berdiri sendiri, dan yang kedua, ayat tersebut hendaklah setara sifatnya. Baiklah, boleh berdiri sendiri di sini bermaksud apabila ayat majmuk gabungan itu dipecahkan ataupun dijadikan ayat-ayat tunggal. Ayat-ayat tunggal tersebut masih boleh berdiri sendiri dengan menyampaikan maklumat yang jelas, ada subjek dan ada predikatnya tersendiri. Seterusnya, setara sifatnya. Setara sifatnya di sini bermaksud ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan mempunyai jenis yang sama. Sebagai contoh, ayat majmuk ayat tunggal digabungkan dengan ayat tunggal yang lain melalui kata hubung dijadikan sebagai ayat majmuk gabungan. Apa yang sama sebenarnya ialah jenis ayat tunggal dengan ayat tunggal yang lain digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan. Itu yang dimaksudkan dengan ayat-ayat yang sama taraf. Baiklah, berikut merupakan cara pembentukan ayat majmuk gabungan, iaitu dengan menggabungkan ayat pertama dengan ayat kedua melalui kata hubung, dan terhasillah ayat majmuk gabungan. Baiklah, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama terdapat 2 ayat tunggal, iaitu yang pertama Aminah kurus dan yang kedua adiknya gemuk. Oleh hal yang demikian, kedua-dua ayat tunggal ini boleh digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan melalui kata hubung tetapi. Maka apabila ayat tunggal yang pertama digabungkan dengan ayat kedua melalui kata hubung tetapi, jadilah ayat majmuk gabungan iaitu Aminah kurus tetapi adiknya gemuk. Contoh kedua pula menggabungkan ayat pertama iaitu Datuk minum kopi dengan Datuk membaca surat khabar melalui kata hubung sambil. Baiklah, ayat majmuk gabungan yang terhasil daripada penggabungan 2 ayat tunggal ini ialah Datuk minum kopi sambil membaca surat khabar. Namun, sedar ataupun tidak, penggunaan ataupun kehadiran perkataan Datuk, kehadiran subjek Datuk hanya sekali sahaja. Hal yang demikian ini kerana apabila suatu unsur ataupun subjek mempunyai identiti yang sama, maka salah satu subjek hendaklah digugurkan, barulah kedua-dua ayat itu boleh digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan. Penggabungan ayat-ayat melalui kata hubung boleh menghasilkan 3 jenis gabungan. Gabungan yang pertama ialah gabungan yang susunan faktanya berturutan. Gabungan yang kedua pula ialah susunan ayat yang memberi maksud pertentangan fakta. Dan yang ketiga pula ialah gabungan yang susunannya menggabungkan 2 ayat atau lebih menggunakan kata hubung berpasangan. Baiklah, penggabungan ayat melalui kata hubung boleh menghasilkan gabungan yang susunan faktanya berturutan, yakni satu demi satu. Ayat-ayat tersebut hendaklah dibentuk melalui kata hubung dan, lalu, lagi, serta, tambahan pula dan sebagainya. Kita lihat contoh yang pertama. Beliau memandang saya sambil tersenyum.
Penggunaan kata hubung sambil di sini menghubungkan ayat beliau memandang saya, beliau tersenyum. Jadi apabila kedua-dua ayat ini dilihat sama identiti unsurnya ataupun subjeknya, maka salah satu subjek boleh digugurkan menjadikan ayat tersebut beliau memandang saya sambil tersenyum. Contoh kedua pula ialah pendapat Farhani amat luas. Tambahan pula disampaikan dengan begitu menarik. Penggunaan kata hubung di sini berfungsi sebagai menghuraikan lagi ayat utama, iaitu pendapat Farhani amat luas. Jadi, penggunaan kata hubung dalam ayat majmuk gabungan seperti dan, lalu, lagi, serta dan tambahan pula berfungsi sebagai melanjutkan huraian ayat. Jenis gabungan yang kedua pula ialah gabungan yang susunan memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat yang digabungkan. Antara kata hubung yang digunakan bagi memberi maksud pertentangan fakta ialah seperti penggunaan kata hubung tetapi, sebaliknya dan padahal. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama menyatakan bahawa ayahnya rajin berniaga tetapi anaknya tidak berminat sama sekali. Penggunaan tetapi di sini berfungsi untuk menunjukkan pertentangan fakta ataupun pertentangan sifat dalam sesebuah ayat. Contohnya ayat tunggal yang pertama ialah ayahnya rajin berniaga. Ayat kedua pula ialah anaknya tidak berminat sama sekali. Jadi kata hubung tetapi digunakan bagi menggabungkan kedua-dua ayat ini untuk menunjukkan pertentangan fakta ataupun sifat dalam ayat majmuk gabungan. Seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu musim salji dingin, sebaliknya musim kemarau panas. Sebaliknya di sini sama juga fungsinya seperti tetapi, iaitu berfungsi untuk menunjukkan pertentangan fakta dalam sesebuah ayat yang digabungkan, iaitu ayat tunggal yang pertama dalam contoh kedua ialah musim salji dingin. Ayat tunggal yang kedua dalam contoh kedua pula ialah musim kemarau panas. Untuk menggabungkan kedua-dua ayat ini menjadi ayat majmuk gabungan, penggunaan kata hubung sebaliknya boleh digunakan. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada jenis gabungan yang ketiga, iaitu gabungan yang susunannya menggabungkan dua ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan. Apa itu kata hubung berpasangan? Kata hubung berpasangan ialah kata hubung yang mempunyai dua bahagian yang letaknya terpisah. Kata hubung ini terdiri daripada dua bahagian yang dipisahkan oleh satu perkataan atau frasa atau klausa. Contohnya, kita lihat contoh yang pertama, iaitu daripada kita makan gaji, lebih baik bekerja sendiri. Dalam contoh ini, klausa kita makan gaji dihubungkan dengan klausa bekerja sendiri melalui kata hubung daripada dan lebih baik. Kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu adakah berita itu sahih ataupun palsu. Klausa berita itu sahih dengan klausa palsu dihubungkan melalui kata hubung berpasangan, iaitu adakah dan ataupun. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang ayat majmuk campuran. Apa itu ayat majmuk campuran? Menurut Abdul Hamid Mahmud, ayat majmuk campuran merupakan ayat yang digabungkan dengan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Apa itu ayat majmuk gabungan? Ayat majmuk gabungan merupakan ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung, manakala ayat majmuk pancangan pula mempunyai 3 jenis, yaitu ayat majmuk pancangan relatif, ayat majmuk pancangan komplement, dan ayat majmuk pancangan keterangan. Selanjutnya, kita beralih pula kepada ciri-ciri ayat majmuk campuran. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat berbagai jenis bentuk dan jenis ayat. Ayat majmuk campuran juga dikenali sebagai ayat yang kompleks.
Seterusnya, dia merupakan campuran daripada ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Seterusnya, kita beralih pula kepada contoh yang pertama, yaitu ayat gabungan dan ayat komplement. Contoh ayat yang pertama yaitu Suziana dan Jafira menyatakan bahwa mereka akan bercuti ke luar negara pada tahun hadapan. Suziana dan Jafira merupakan ayat gabungan, manakala bahwa mereka akan bercuti ke luar negara pada tahun hadapan merupakan ayat komplement karena mempunyai kata hubung bahwa. Seterusnya, ayat yang kedua pula ialah Pak Abu dan istrinya menjelaskan kepada penduduk kampung bahwa anak mereka tidak bersalah. Pak Abu dan istrinya menjelaskan kepada penduduk kampung merupakan ayat gabungan karena mempunyai kata hubung dan. Seterusnya, bahwa anak mereka tidak bersalah yaitu ayat komplement karena mempunyai kata hubung bahwa. Seterusnya, kita beralih pula kepada contoh ayat yang kedua, yaitu ayat gabungan dan ayat relatif. Contoh ayat yang pertama yaitu menyanyi dan menari merupakan cara yang terbaik bagi menghilangkan stres. Menyanyi dan menari merupakan ayat gabungan karena mempunyai kata hubung dan. Yang terbaik bagi menghilangkan stres ialah ayat relatif karena mempunyai kata hubung yang. Seterusnya, ayat yang kedua ialah ibu memasak sambil mendengar lagu yang digemarinya itu. Ibu memasak sambil mendengar lagu merupakan ayat gabungan karena mempunyai kata hubung sambil. Yang digemarinya itu pula ialah ayat relatif karena mempunyai kata hubung yang. Jenis yang ketiga yaitu ayat komplement bersama dengan ayat keterangan. Contoh yang dapat saya berikan ialah Ali menyatakan bahwa dia akan mencari kerja sambilan untuk membiayai kos rawatan ibunya. Ali menyatakan bahwa dia akan mencari kerja sambilan merupakan ayat komplement, manakala ayat keterangan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah untuk membiayai kos rawatan ibunya. Jenis ayat yang terakhir yaitu ayat keterangan bersama dengan ayat relatif. Contoh ayat yang dapat saya ketengahkan ialah suami Alia ke hospital untuk menjaga istrinya yang sedang syarat mengandung itu. Suami Alia ke hospital untuk menjaga istrinya merupakan ayat keterangan, manakala yang sedang syarat mengandung itu merupakan ayat relatif. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu perbandingan antara proses penerbitan ayat majmuk gabungan serta ayat majmuk campuran. Sebelum kita pergi kepada perbezaan antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran, kita perlu tahu dulu apa itu persamaan antara dua ayat tersebut. Iaitu yang pertama, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran ni dia terdiri daripada dua atau lebih ayat. Persamaan yang kedua pula, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran ni dia terdiri daripada ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung, tetapi kata hubung yang berbeza. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbezaan antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Di sini saya mendapati ada 4 jenis perbezaan antara kedua-dua ayat tersebut, iaitu yang pertama, jenis ayat yang digabungkan, dan yang kedua, kata hubung yang digunakan, dan yang ketiga, pengguguran kata hubung, serta yang terakhir, proses penerbitan kedua-dua ayat tersebut. Baiklah, kita pergi kepada perbezaan yang pertama iaitu jenis ayat yang digabungkan. Ayat majmuk gabungan, dia menggunakan ayat yang terdiri pada ayat-ayat yang mempunyai sifat yang setara, sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Bermaksud di sini, ayat yang digunakan dalam ayat majmuk gabungan adalah ayat yang mempunyai jenis yang sama iaitu ayat tunggal. Okey, ayat-ayat tunggal ini akan digabungkan menggunakan kata hubung untuk membentuk ayat majmuk gabungan. Sebagai contoh, kita dapat lihat di sini ayat yang pertama berbunyi saya minum teh. Yang kedua, Aminah makan nasi. Dan
untuk menjadikan dia ayat majmuk gabungan, kita tambah dengan kata hubung dan yang akan membentuk ayat seperti saya minum teh dan Aminah makan nasi. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ni dia terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk ataupun deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Okey, maksud dia kat sini, ayat majmuk campuran ni terbentuk apabila ayat majmuk gabungan tambah kata hubung tambah ayat majmuk pancangan, ataupun ayat tunggal tambah kata hubung tambah ayat majmuk membentuk ayat majmuk campuran. Sebagai contoh, kita lihat pada ayat yang pertama, iaitu yang terdiri pada ayat tunggal, Ahmad sedang membaca buku. Ayat yang kedua, iaitu terdiri pada ayat majmuk pancangan yang berbunyi, kawan-kawannya yang sedang letih lesu telah lama tidur. Untuk membentuk ayat majmuk campuran, kita menggunakan kata hubung tetapi yang akan membentuk Ahmad yang akan membentuk ayat sebegini. Ahmad sedang membaca buku, tetapi kawan-kawannya yang sedang letih lesu telah lama tidur. Baiklah, kita pergi kepada perbezaan yang kedua, iaitu kata hubung yang digunakan. Dalam ayat majmuk gabungan, kita menggunakan kata hubung gabungan yang terdiri daripada dan, atau, serta, tetapi, malahan dan sambil. Sebagai contoh ayat, kita lihat ayat yang pertama, Encik hendak ke sekolah atau hendak ke pejabat. Kata hubung atau digunakan. Yang kedua, Ahmad kurus tetapi adiknya gemuk. Kata hubung tetapi digunakan. Dan yang ketiga, Aminah suka makan nasi ayam dan ayam goreng. Okey, seterusnya kita lihat kepada ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ni dia menggunakan kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ni terdiri daripada 3, iaitu pancangan relatif seperti yang kedua pancangan komplement seperti bahawa atau untuk, 3 pancangan keterangan yang terdiri daripada kata hubung kerana, agar, meskipun, sekiranya dan sebagainya. Kita lihat contoh ayat. Yang pertama, pelajar yang berjaya itu diberi hadiah. Berikut merupakan ayat yang menggunakan kata hubung pancangan relatif. Yang kedua, guru tahun 6 itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat keputusan cemerlang. Ayat kedua ini dia menggunakan kata hubung pancangan komplement, iaitu bahawa. Dan ayat yang ketiga pula berbunyi, mereka tidak dibenarkan masuk ke stadium kerana tidak memiliki tiket yang sah. Ayat yang ketiga ini menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu kerana. Kita lihat kepada ayat yang keempat yang menunjukkan ayat majmuk campuran. Kerana ayat ini menggunakan kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan yang berbunyi, kereta yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual olehnya. Ayat berikut menunjukkan ayat majmuk campuran kerana ayat berikut menggunakan kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan iaitu lalu dan kata hubung pancangan iaitu yang. Kata hubung pancangan relatif iaitu yang. Baiklah, kita pergi kepada perbezaan yang seterusnya, iaitu pengguguran kata hubung. Ayat majmuk gabungan dia boleh dibentuk tanpa menggunakan kata hubung dan hanya menggunakan nada suara sebagai penanda. Jika dalam tulisan pula kita dapat lihat ayat ini dipisahkan oleh tanda baca koma. Kita lihat kepada contoh, iaitu Ali berdiri tegak memerhatikan gerak-geri mereka. Ayat tersebut tidak diletakkan kata hubung tetapi hanya diletakkan tanda koma. Seterusnya kita lihat kepada ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran ni dia perlu menggunakan kata hubung kerana
Jika tidak menggunakan kata hubung, maksud ayat menjadi tidak sempurna dan boleh membentuk ayat-ayat yang berlainan. Sebagai contoh, kita lihat ayat yang pertama, murid-murid itu mengetahui bahawa peraturan itu penting dan mereka perlu juga mematuhi peraturan tersebut. Jika kita letakkan koma, ia akan menjadi tergantung dan tidak sempurna maksud ayat tersebut. Baiklah, kita pergi kepada perbezaan yang terakhir, iaitu proses penerbitan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Okey, ayat majmuk gabungan ni dia melibatkan proses pengguguran dan proses perluasan. Manakala ayat majmuk campuran dia hanya melibat proses perluasan sahaja. Okey. Ayat majmuk gabungan ni dia melibatkan proses pengguguran kerana terdapat unsur yang berulang yang akan digugurkan. Proses perluasan pula berlaku apabila terdapat unsur-unsur yang ditambah seperti kata hubung yang membentuk dua atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat, iaitu ayat majmuk gabungan. Okey. Ayat majmuk campuran ni dia tidak menggunakan proses pengguguran kerana ayat-ayat majmuk yang digunakan berlainan maksud. Dan ayat majmuk campuran ini hanya melibatkan proses perluasan sahaja kerana terdapat unsur-unsur yang ditambah seperti kata hubung yang membentuk dua atau lebih ayat majmuk menjadi satu ayat. Okey. Baiklah, untuk menambahkan lagi kefahaman kita, kita lihat kepada contoh proses penerbitan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Okey, ayat majmuk gabungan yang menggunakan proses pengguguran akan berbunyi seperti berikut. Ali belajar di Mesir. Ayat yang kedua, adiknya belajar di Mesir. Kedua-dua ayat tersebut ialah ayat tunggal. Akibat terdapat pengulangan unsur di situ, iaitu di Mesir, maka dalam ayat majmuk gabungan di Mesir itu hanya dinyatakan sekali sahaja yang berbunyi seperti berikut. Ali dan adiknya belajar di Mesir. Kita lihat kepada proses perluasan pula. Untuk ayat majmuk gabungan, proses perluasan berlaku seperti berikut. Terdapat dua ayat tunggal untuk membentuk ayat majmuk gabungan, jadi kita perlu menambahkan ayat tunggal dua ataupun lebih ayat tunggal seperti berikut. Ayat yang pertama, Ali berbasikal ke sekolah. Ayat yang kedua, Osman berbasikal ke sekolah. Untuk meluaskan ayat-ayat tersebut, kita akan menggabungkan kedua ayat itu menggunakan kata hubung. Sebagai contoh, Ali dan Osman berbasikal ke sekolah. Kata hubung dan digunakan untuk menunjukkan ayat tersebut mengalami proses perluasan. Kita lihat kepada ayat majmuk campuran pula. Ayat majmuk campuran hanya mengalami proses perluasan, iaitu melalui proses komplementasi. Melalui proses komplementasi ini terdapat dua ayat yang berlainan maksud, iaitu ayat pertama, dia melaporkan sesuatu. Ayat yang kedua, Ali sakit tenat. Untuk membentuk ayat ini menjadi ayat majmuk campuran, dia akan menjadi seperti berikut. Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat. Maka ayat tersebut telah mengalami proses perluasan. Sebagai kesimpulan, terdapat 4 jenis perbezaan antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran yang kita dapat lihat melalui jenis ayat yang digabungkan, yang kedua, kata hubung yang digunakan, dan yang ketiga, pengguguran kata hubung, dan yang terakhir, proses penerbitan antara kedua-dua ayat tersebut. Maka dengan berakhirnya slide sebentar tadi, tamatlah perbentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih diucapkan kepada Encik Othman serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian.